Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Macam okey sihat. Saya letak sini dulu Tak mana? Tak sini Selamat datang. Alhamdulillah jumpa lah. Sihat bang? Alhamdulillah bang. Okey, tengah buat apa ni sebenarnya ni? Ada biasalah bang, setiap hari busy-busy. Sihat Syami, Haikal, Sab. Okey, ni saya nak tanya, ni sekarang kita kat mana ni sekarang? Okey. Boleh bagi tahu sikit kat Sekarang orang? ni kita berada dekat Arco Skate Shop di section 13 Shah Alam. Okey, nak cari sangat senang. Kita berada dekat betul-betul depan Aeon Mall Shah Alam. Cari je bangunan Emira, nampak Aeon Mall, kat situlah kami menampak. Okey, inilah dia. Dia punya owner, Awai. Owner Arco Skate Shop. Yap. Okey, weh, daripada saya masuk tadi kan, memang kelas lah kan, dia punya susunan apa semua. Jadi mungkin Awai boleh cakap sikit lah kan, mungkin dulu lain, sekarang lain. Sebab saya tengok macam-macam ni, board dah makin banyak kan, nampak kat bawah, atas. Dah tak macam teruja lah senang cerita. Jadi apa dia punya progress, dia punya perubahan daripada dulu dan sekarang dulu sekarang. Okey, alhamdulillah. Jadi kita orang pun tak sangka dah boleh sampai ke tahap macam ni. Okey, tapi kita masih boleh dikategorikan masih kecil lagi lah. Cumanya masa awal-awal buka dulu biasalah hanya sekadar ada satu rak kan. Papan pun kita bawa pun sangat-sangat minimal 10 20 macam tu. Tapi alhamdulillah benda yang paling saya happy adalah support daripada komuniti Shah Alam sendiri. Geng-geng semua kan. So diorang pun yang selalu memberikan kita semangat, tambah ni tambah tu, support lagi kita kan. So secara tak langsung kita membesar kecil demi kecil, tambah sikit alhamdulillah. Apa yang ada sekarang ni ini semua berkat sokongan semua lah. okey. So daripada awal tu dia punya berkat sokongan kawan-kawan tu kuat lah. Kuat juga. Komuniti Shah Alam ni semua lah. Betul. Steady lah kira tu lah banyak. Jadi bila banyak-banyak board ni kat sini kan. Okey, saya nampak macam-macam board. So yang aku sendiri bawa, Awai bawa lah. Okey. Kebanyakannya dia campur-campur ke macam mana? Ada yang lokal, ada yang luar. Okey, faham. Kan. Tapi macam panjang sembang ni, apa kata kita duduk? Boleh, okey. Saya tak tahu. Dia kena tuan tanah yang bagi duduk. Betul tak kan? Percaya tu duduk ni. Sebab tu kita sediakan table. Betul. Kita nak datang sembang, kita bagi meja. Betul, style. Gila skate shop ni Fad. Dia ada macam untuk kita rehat. Bila kita nak cerita panjang ni, bagus juga lah. Tapi kita kena tuan tanah lah bagi suruh duduk dulu kan. Tak lah, tiba-tiba duduk nanti kata apa pula. Nak minum, nak kopi ke? Ada, serius? Ada. Kalau ada, kita kena cari lah. Okey, cantik. Okey, Wai. Tadi apa saya tadi? Okey, pasal barang-barang. Okey. Alright. Di Arco Skate Shop, kita sebenarnya lebih tumpu kepada local, kita nak support local lah. Okay, so mainly sebenarnya kalau tengok dekat bahagian rak hujung sana tu, kita ada macam-macam local brand yang kita ada. Especially banyak local brand yang baru masuk di pasaran, yang baru nak meningkat naik. Jadi kita nak cuba mainkan peranan untuk nak beri support lah. Tapi pada masa sama kita orang pun di Arco Skate Shop kita ada keluarkan brand kita sendiri yang dinamakan sebagai Switch Skateboarding. Switch Skateboarding. Ni Switch Skateboarding. So ni dikira sebagai projek in-house kita lah. Secara tak langsung sebab apa? Kita juga nak memberi support kepada local community skateboarder. Kepada mereka yang baru saja belajar, nak cepat belajar ke advanced level kan. Jadi kita createkan satu branding dan juga orang kata construction board deck yang mana boleh membantu setiap beginner tu untuk cepat lebih progress supaya diorang akan lebih advance. Okay, so selain daripada tu kita bawa juga daripada brand-brand luar. Kejap. Okey. Awak tak cakap lagi. Local skate shop tu antara brand-brand yang bawa masuk ni. Okey. Kan betul tak? Kita nak tahu dia bawa brand apa bawa brand apa dari lokal tu sebab boleh saya tunjuk sikit? Boleh. Okey. Nak tunjuk sekarang ke macam mana cerita dia? Boleh juga kan? Jom. Ini adalah satu kolom khas local brand yang kita letak. Kalau boleh nampak kita ada Mohler, kita ada Mulka, kita ada board basher, ada shipwreck, Buddha. Yang ini memang best sebab apa? Dia memang specially made untuk kategori budak-budak. Dia ada sekecil size 7.25. Okey, Mohler dan ada satu brand baru, Crazy. Okey, kita ada juga daripada Glitch. Of course, brand kita Switch. Ni yang switch je? Okey. Ini yang baru. Ini yang design paling baru betul? Paling baru. Ini yang tadi dia cakap tadi, dia ada keluar local produk untuk aku juga. Jadi dia punya nama bukanlah aku. Switch. Switch adalah brand. Arco adalah skate shop. Okey. So Switch ni, ini yang edisi yang keberapa ni? Yang ini adalah edisi yang keempat. Okey, kalau nak tengok dekat belah sini ini adalah kita punya gallery. Gila. Collection kita.
Kalau skate tour pun ada. Yes, Style. ini paling eksklusif lah sebab kita buat collaboration dengan Collaboration dengan skate tour. Okay, Style. so kita ada before ada 2 design. Okay. So ada yang ini kita panggil sebagai helping hands dan lagi satu tu yang gambar otak tu kan. Okey, itu kita panggil sebagai brain juice. Macam mana? Kenapa okey yang ni Swiss yang ni kali ni? Okey, yang pertama yang mana satu ni? Okey. Yang ni terbaru kan? Yang ni terbaru Okey. tapi kita keluar 2 design. Okey, kalau dua design. Okey, Okey, kalau macam otak mana? tu, okey, mesti ada cerita dia. Kenapa Mesti otak? ada cerita. Kan? Betul tak? Jadi dia buat tiba-tiba yang kali ni gambar otak. Okey, jadi boleh cerita sikit kenapa otak? Mana dapat inspirasi buat otak. Lepas tu ada satu lagi tu design tangan. Alright, okey. Mungkin ada cerita dia kan? Betul Ada tak? cerita dia. Okey. Nak Ini cerita kan- ke? Nak cerita ke? Okey. Sebenarnya kita yang first saya cerita untuk kali ni kita ambil designer khas tau. Okey, kita ambil designer luar yang mana kita sebenarnya in a way ini adalah satu projek untuk kita nak support local artis, local designer. Okey, so kita ambil yang nama dia Ismet Fenner. Ismet Fenner ni dia memang local artis yang memang sangat-sangat berbakat. Dia design punya Dia lokal design. lah. Saya pun first jumpa kat dia, saya kata okey, kita orang punya direction sekian, saya nak design yang ni, pam dia bagi. So bila saya tengok, ngam. Okey. So sebab apa adanya tangan, tangan pula. dan juga otak ni. Okey, cerita dia macam ni. Okey. Tangan ni first kita dia ada kesinambungan dia. Okey. First kita cakap pasal otak. Okey. Otak ni dia sebenarnya otak manusia ni memang sangat-sangat powerful. Jadi kita bila bercakap tentang skateboarding ni, sebenarnya skateboarding pun sebenarnya dia main game tau. Semuanya sama ada kita boleh buat sesuatu tu ataupun tak boleh buat sesuatu tu sebenarnya adalah disebabkan minda kita, otak kita. Kita kontrol dengan minda sambil main tu exercise. Betul. Sebab skateboarding tu dia sebenarnya mengajar kita tentang kehidupan. So secara tak langsung yang mengawal pergerakan kita adalah otak kita. Jadi kenapa kita Sebab itulah otak tu. Ya, sebab itulah otak. Style. So Betul. dia orang kata neuroprogramming lah. So kalau kita nak buat sesuatu tu, sometimes skill tu tak mainkan peranan. Skill tu mungkin 10% tapi 90% sebenarnya adalah otak kita. Nak buat ke tak nak buat? Ya, betul. Dia yang kontrol kita yang punya kontrol. segala-galanya. Betul. So sebab tu otak style. Okay. And then otak ni sebenarnya kalau kita fikir benda positif, maka positiflah dia. So nak ceritakan pula sekarang ni dengan keadaan pandemik ni apa semua, so kita sebenarnya nak menceritakan kepada orang dalam keadaan yang sukar ni, kalau kata minda kita stay positif, insya-Allah outcome tu pun akan jadi positif. Okey. So yang tangan ni pula nampak tangan ni Ustaz dia kena gari pandemik ke macam mana? dia bukan digari tapi dia bebas daripada gari. Okey. Sebab apa? Sebab selama ni sebelum terjadinya pandemik, biasalah orang dah makin semua berlumba saingan sana sini. Jadi somehow orang sebenarnya terikat tau. Sebab nak mengejar dengan lifestyle sekarang ni apa semua. So sampaikan orang jadi selfish, tak ingat dah, tak ada nak orang kata sikap bantu membantu tu dah tak ada dah. Jadi bila berlakunya pandemik kan, COVID-19 ni apa semua, orang kena buat duduk rumah apa semua, kita boleh nampak macam segalanya berubah tau. So secara tak langsung orang dulu yang tak kisah pasal jiran ke, yang tak kisah pasal family ke, keluarga ke, bila dia berlaku je macam ni, orang pun mula ambil tahu, orang pun start betul. tolong antara satu sama lain. Kan, yang kita buat So apa, ibarat macam ibarat macam segala rantaian yang selama ni orang terikat, dia dah terbuka, so orang lebih free lah. free. Okey. Dan orang lebih ada rasa keprimanusiaan tu tau. Setiap design tu ada sebab. Bukan suka-suka macam tengah fikir buat lah. Nanti orang tanya tak tahu kan. Jadi macam dia ni perfect lah dia cakap. Betul dari segi main skateboard ni memang betul kena guna otak. Okey, itu kita cerita pasal Swiss yang keadaan baru sekarang ni. Kalau dulu tu semua logo-logo putih. Yang tu logo-logo happy-happy lah. Okey, logo-logo happy. kan. Okey. Lepas tu yang saya nak tahu pula yang dengan collaboration skate tour tu macam mana boleh terjadi ni collaboration skate tour tu? Kan betul tak? Okey. Okey. Sebab saya apa tahu, saya impress. Sebab yang skate tour ni mungkin ada orang yang tahu, ada orang tak tahu. Betul. Diorang ni community memang diorang ni orang tua ke macam mana cerita dia? Dia betul. Oh. Diorang ni memang tua. Tua tu macam mana? Diorang dah pangkat nyai ke moyang macam mana? Okey. Tak, okey, gurau. Skate tour ni yalah kita kalau ibarat umur 30-an ke atas tu kira dah macam tua lah. Betul, Kan? Sebab betul. orang banyak pandang ingatkan skateboard ni untuk mainan budak-budak ataupun remaja apa semua. Betul. Jadi bila ada golongan yang macam umur atasan 30-an ataupun dah kira 20 lebih nak ke arah 30 tu kira consider tua lah untuk nak main skateboard kan. Oh, Jadi okey. skate tour ni dia adalah satu komuniti yang mana
sebenarnya golongan geng-geng yang dah senior-senior, otak-otak ni kan, ataupun mungkin ada yang baru saja nak main tapi golongan dalam 30-an ke atas tu, jadi ada minat nak main skateboard, jadi diorang form ke satu komuniti, maka jadilah skate tour. So salah satunya macam contohnya kalau dia dulu main skateboard, lepas tu dia busy kadang kerja, lepas tu ada pula pengaruh kadang-kadang kawan-kawan macam kau main skate, kita skate lagi mana boleh berhenti kan. Jadi keadaan dia macam okey jom, itu yang mungkin peringkat umur tu jadi ada 30-an ke 40 macam tu. Saya rasa pun abang pun boleh lah. Memang saya pun masih main skate tapi tak ada terror mana, just keluar pada. Betul, dia tak kisah terror tak terror sebenarnya. Dia sebenarnya betul. lebih kepada fun. Wah dia bonding tu nak create tu kan. Saja nak keluar-keluar peluh kan, nak relax sebab kita ni bukan jenis angkat besi. Angkat besi lain lah kan. Ni tak reti. Kita dah pendek ni kan. Yes. Kita cerita pasal skate tour tu pasal satu komuniti yang membuat kolaborasi kan. Okey, jadi bila kita nak cerita pasal lokal ni, okey macam mana pula dengan harga lokal? Mungkin brand Swiss ni lokal harga lain. Brand tadi budak lain. Ke dia random sama? Betul tak? Dia harga sebenarnya berbeza-beza. Memang ada serendah daripada harga 169. Okey. Yang mana harga sekarang ini saya rasalah kan, daripada observation saya, Switch memang adalah di antara local brand yang paling mahal dekat dalam pasaran Malaysia sekarang ni. Oh, Switch? Betul. Berapa besar tadi? Yang mana sekarang ni untuk V4 ni kita jual dengan harga sila. Okey, yang mana kita jual dengan harga RM219. RM219. Okey, awal cakap Swiss skateboard local produk antara skateboard yang paling termahal sekarang ni lah. Servis sekarang ni betul? Ya betul. RM219 sekeping. So design tadi. Gambar tangan tu. Yang tangan dengan otak tu kan. Okey, kalau brand biasa tu berapa pula harga dia? Okey, kalau rata-rata kebanyakan brand Malaysia dia akan start serendah 169. Okey. Dan saya rasa rata-rata pun memang kebanyakan market lokal harga dia antara 169 ke 189 macam itulah. Itu harga. Okey, jadi kalau macam tu harga ni macam mana berbeza dia tu? Macam mana boleh beza? Maksud saya macam perbezaan dia macam okey ni murah ni mahal. Mungkin kayu dia lain ke, ni pakai kayu rotan, kayu jati ke macam mana? Sebenarnya skateboard kebanyakannya semua sama je, pakai kayu maple. Tapi apa yang membezakan sebenarnya adalah dari segi branding dan juga of course lah kita ada juga main dari segi dia punya design, dia punya grade quality in terms of maple and construction board tu kan. Tapi selalunya pembeli ni dia macam ni lah bang, orang lagi sanggup bayar Starbucks harga satu kopi RM20 daripada sebarang kopi yang sebelah kedai rumah dia lagi sedap mungkin barangkali RM4 je tapi dia sanggup beli Starbucks. Betul. Okey. Faham. Betul lah. Macam mana diorang bagi the value kan. So kesimpulannya diorang nak jaga diorang punya branding lah. Dengan kualiti tu, kualiti pula. Kualiti ni ibarat macam sendiri pakai sendiri tahu lah. Betul? Okey. Jadi saya sekarang ni ada juga saya terpandang macam ada surfboard Okey. Nampak ada surfboard babe. Ini baik. Adakah sekarang ni aku saja yang jual surfboard? Saya rasa ada juga skate shop lain yang bawa kan. Tapi kenapa the reason kita bawa ni yang ini memang sangat-sangat best kan. Kalau abang rasa nak gelek-gelek, nak exercise memang baik bang. Saya dapat tahu okey. First kali saya nak tanya awal lah. Ini brand apa? Lepas tu macam mana? Saya dengar cerita dia kalau nak ride ni kena gelek-gelek. Afsal nak kena gelek ah? Saya tak boleh bang. Saya kalau main ni saya sikit pinggang. Okey, ni brand mana ni? Kenapa dia yang ni brand surf skate yang kita bawa sebenarnya adalah brand Black Market. Okey, Black Market ni adalah European punya brand lah. Yang mana kita bawa masuk ke Alco Skate Shop. Sebab kenapa kita bawa masuk, sebab sekarang ni dekat Skate Park Shah Alam kan, Skate Park Shah Alam kan dia banyak bowl. Jadi ramai sekarang ni yang datang kat situ dan main skill surf skate ni. Dia dah macam ada satu komuniti baru dekat situ. Jadi kita pun adalah dapat orang kata feedback daripada yang diorang request untuk nak ada benda ni. Jadi kita bawa pun sebenarnya tak banyak. Jadi pun sekadar untuk ada. Jadi siapa yang macam beginner baru nak start main kan, sebenarnya memang sangat-sangat sesuai lah. Berat juga berat bang. Yang best saya tengok surf skate ni, dia ada suspension. Macam abang tanya tadi kenapa? Ini suspension ni bang. Nampak tu dia ada spring dalam tu. Abang tanya, kenapa dia gelek-gelek? Sebab track dia lain, babe. Tengok. Betul, track dia memang lain. Tak, ada yang siapa yang tak tahu tu lah kan. Saya pun macam, dia ni first time ni cakap tanya kan. Sebab kalau tengok, board design pun beza-beza bang. Ada yang macam ni, ada yang macam ni kan. Tapi konsep dia adalah macam main surfing tapi dekat concrete wave.
Berapa satu ni? Yang ini okey, harga bermula daripada 689 sehingga 700 Okey, ni brand market daripada daripada Europe bang. Europe. Okey. So daripada Surfskate ni kalau kita nak tengok beza dia punya papan lah kan besar. Lepas tu dia punya truck lain lah kan. Betul, truck So lain, tapi wheels lain. wheel dia pun lain kan. 600 lebih kita boleh dapatkan dekat aku. Betul? Betul. Betul. So ada lepas tu kita nak tanya juga ni, selain daripada kita tanya board ni, ada aksesori lain ke yang macam aku bawa? Saya nampak ada melekat. Melekat ni salah satu tu Ini antara local product betul? Local product. Okey, ini Okey. adalah antara local product Gritted yang pada saya memang sangat sangat Okey. best. Okey, saya suka dia punya kualiti apa semua. Selain daripada itu ada juga brand-brand luar Gritted. Jadi kita dekat Arco Skate Shop ni segala macam aksesori semua kita ada. Baik daripada barang skateboard, even kita pun ada protective gear kan. untuk Itulah anak-anak, protective betul? gear. Okey. Ada Boleh cerita sikit helmet. ni pasal protective gear ni. Sebab apa? Pada saya main skateboard ni of course risiko. Jadi kepada beginner memang sangat-sangat sesuai lah. Memang patutlah pun untuk dapatkan knee pad apa semua ni lah. Komplit Betul. Antara ni juga ada best skate shop. Yes. Best skate shop pula. Best skateboard. Best skateboard. Yang ini terbaik bang. Aduh. Yang ini terbaik. Sebab apa? Ini pun local brand tau. Brand Siniaro. Yang ini local brand memang jahit tangan bang. Ni boleh letak 10 deck ke macam ni? Boleh tak? Dia boleh masuk complete set, Complete tambah set. satu deck, Okey. tambah masuk kasut pun muat lagi. Okey. Yang ini pun sangat-sangat selamat especially orang yang naik motor sebab dia jenis galas. Tu lah macam bawa bag kan, betul, style. macam bawa bag. Memang style. And then dia kalis air bang. Dia tak ada macam ni je kan. tak ada. Dia macam ni. Dia So galas. kita promote sikit lah boleh? Boleh. Kan, Biar bang, macam dia ni. galas. So kalau kan, bawa alah. motor, selamat. Sebab apa? Dia tak terkeluar. Atau promote lah. Awal kata, ya ambil abang. Saja je. boleh. Gurau. Okey. okey. Selain daripada tu, saya nampak macam ada kasut. Ada. Kasut tu luar lah. Kasut luar lah tapi kita tak fokus sangat sebab Okey. kita lebih kepada skateboard tu sendiri lah. Okey, macam abang nampak kat sini kita ada macam-macam jenis truck juga. Yes, truck. Okey, jap saya kat sini. Okey. Yes. So truck yang paling famous sekarang ni dan yang mana kita memang fokus bawa adalah Ace Truck. Ace Truck. Ini paling padu bang. Serius dalam market ini this is the most technical truck in the world. Sekarang ni yang diorang claim. Tapi memang rata-rata orang pakai memang sedap. Okey, jadi selain daripada jual kan ada servis-servis yang lain kan? Betul. Okey, macam kita tengok diorang tu tengah buat apa tu? Okey, yang ini diorang semua tengah pasang complete set. Okey. Okey. So basically complete set yang sekarang ni yang selalu kita recommend especially kepada beginners, kita ada brand macam ni Skate Crime. Okey, dan juga brand Black Market kat sini lah. Okey, ini adalah dua brand yang memang sangat-sangat awesome. Sebab apa? Dia sangat sedap. Satu, kualiti bagus, harga berpatutan, yang paling penting selamat untuk beginners pakai. And diorang pun akan boleh lagi cepat nak progress untuk ke advanced level lah. So kalau daripada segi servicing pun kita buat. Nak cuci bearing ke, nak tukar grip tape ke, nak buat apa sahajalah yang berkaitan, nak check ke, nak inspection, nak diagnose ke kan. So insyaAllah kita boleh bantu. Okey, so kalau misalnya kita contoh lah Okey, contoh kalau dia tukar grip tape. Okey, kalau tukar grip tape tu charge dia macam mana? Maksudnya dia kena beli grip tape, lepas tu charge percuma ke ataupun dia termasuk sekali ke kan? Kalau kata you bawa grip tape daripada luar, okey, nak minta kita tolong pasangkan. okey. Kita charge RM5 saja. Okey. Tapi kalau you beli grip tape kat sini, Okey. minta kita pasangkan free. Apa saja kalau you bawa masuk sini, kalau beli daripada sini, segala services semua adalah free. Even kalau you pernah membeli, datang sekadar nak cuci bearing ke apa semua pun kita boleh buat free service. Okey. Dia macam kereta lah kan. Beli kereta hantar balik dekat showroom, dia buat free service lah. Macam tu lah. Okey, jadi ni dekat aku ni ada berapa orang pekerja dia ni? Ni nampak sekarang 2 orang. Okey, alright. Arcos kesemuanya kita, termasuk saya lah, kita ada 7 orang. Ui, ramai 7 orang ya. Boleh 7 7 orang. sebelah main bola tu. 7 orang, okey. Macam Tapi kita, senang, okey. betul. Kalau untuk bahagian sales dengan retail, kita ada Syami, ada Haikal dan juga Fitri seorang lagi. Hari Ahad ni dia cuti lah. Model mana model? Model? Ada model yang dulu. Saya sendiri model. Saya tahu awak dia memang model. Aku yang kata orang tak apalah mungkin dia tak ada saya tak perasan. Oh ya. Kan? Ada je. Semua orang jadi model. Semua model. Okey. So kita ada seorang siapa ni Lukman ataupun dipanggil sebagai Lofoy. Dia adalah brand manager untuk sebahagian Switch skateboarding. Dia juga lah yang buat filming, editing apa semua. Dan kita ada seorang creative director yang in charge untuk bahagian design, handle website,
artwork apa semua itulah. Tu, respect babe. Complete dia punya production. Bukan main kita jual sikit je. Dia ada director, ada tukang designer semualah. Perfect lah kan semua. Alhamdulillah. Okey, sekiranya awak bos lah cerita dia. Saya pun kuli bang. Jaga kerja jugalah. Kita jaga kerja juga kan. Okey, jadi sekarang ni kita macam sebenarnya kita ada satu benda nak cakap dengan Awai. Mungkin dia macam seram dia bukan seram. Dia macam okey kat sini kita dah cerita pasal benda-benda santai apa yang Awai jual semua kan. Ingat nak bawa Awai nak culik sekejap lah kan. Culik nak bawa keluar sekejap kita lepak santai. Ada satu part bukan Danok, Phuket. Tak ada. Kita nak pergi bawa Awai ni ke satu tempat. Di mana tempat tu agak macam rare sikit lah. Kita borak deep sikit kan. Tapi benda sama je. Sama tak ada benda. Itulah. Jadi kita akan jumpa lah selepas ini. Okey. Kan? Boleh? Kita ke sana. Kita nak apa bang? Kita tak boleh, dia rahsia. Okey. Tapi awak kena sebut tu benda ni. Sikit tak nak sudah. Okey. Boleh? Boleh? Sikit tak nak sudah. Sudah. Boleh? Okey. 1, 2, go. Sikit tak nak sudah. Okey. Okey, brother. Sikit tak nak sudah. Tu dia awal. Tada. Okey, ni ada bilik bedah kita. Ini macam bang. Okey. Terima kasih kepada The Bengkel kerana menaja van ini. Yang agak rare, agak cantik, agak klasik. Okey, Wai, jom kita masuk. Okey, sebelum tu nak tanya, rare tak rare? Macam ni bang. Okey, jom masuk. Saya masuk dulu ke awak? Awak. Okey, saya dulu Okey, jom. Bantas dulu bang. Okey bang. Okey. Okey. Okey, settle. Kukuh. Ini saya ada tempat duduk ni. Ini kejap lagi kita nak masak. Jom masuk. Okey. Giant dekat kan? Ya. Itulah. Okey, awal. Sorry. Kan, agak Saya terkejut ya. kita ambil nafas kejap. Kan sebelum kita nak memulakan cerita yang agak lagi deep. Tak tahulah anak siapa punya. Ya, si ada cicak ni. Aduh, goreng Bukan lah. di zaman dinosaur punya. Sebab van ni dah lama. Jadi zaman dinosaur dia dah ada. Ya. Tu ada dinosaur. Tapi dahsyat bang, kipas siap tu. Okey, agak rare lah Ni kan. kenapa dekat dia dalam. kena tiap sendiri kan ni? Tak ada. Ini ada ni pasang tapi owner tu cakap suruh pasang macam mana saya TMB tinggi. lupa. Okey, Awai. Ya, bang. Tadi dekat kedai tadi kita dah tanya Awai pasal dia punya bisnes, skate shop dia kan. Okey, kali ni kita nak cerita dia punya personal sikit lah. Kan mungkin ada luar dan dalam kan. Pahit, detik, kehidupan apabila jadi skateboarder sehinggalah berjaya membuka skate shop. Betul? Okey, Awai. Nak tanya sikit. Bila sebenarnya main skateboard ni? Main skateboard saya start main skateboard daripada umur 10 tahun. Tahun 2000 10 tahun 98 99 saya start skate. 10 tahun masa tu? Masa tu umur 10 tahun lah. 10 tahun masa tu brand apa yang awak tahu? Powell, Brigade. Itu dua memang yang saya tahu. Brigade, Powell. Oh, Birdhouse. Yes, lepas tu. Tapi saya biasalah ada stopnya juga sebab biasalah kita kat Malaysia ni kita terlalu academic oriented. Jadi impian setiap ibu apa tu anak-anak mesti kena masuk belajar, pergi sambung universiti, dapat kerja apa semua kan. Jadi saya melalui fasa tu lah. Pergi sekolah, lepas tu masuk universiti. Masa masuk universiti tu saya memang kata tenggelam timbul lah main. Then one time tu memang bila dah towards dah third year, final year apa semua, and then dah start kerja apa semua, memang totally stop lah. Tapi time tu memang kata jiwa skateboarder tu masih ada. Tapi saya memang waktu yang saya tinggalkan skateboard tu memang agak dah ketinggalan sikit lah dengan dunia skateboarding ni. So dah tak tahu apa jadi kan. Jadi walaupun orang kata jiwa tu masih ada. Macam mana boleh datang balik? Macam mana boleh datang balik? Dia macam bukan kata datang balik. Dia ada tau. Tapi kita rasa macam alam, macam mana bila nak start mainan, bila nak start involve balik dengan dunia skateboarding ni. So saya sampai satu tahap saya pun bekerja dekat Shah Alam waktu tu kan. And then skatepark Shah Alam pun ada. Jadi kadang-kadang balik kerja tu singgah-singgah kan. Singgah-singgah apa semua, tengok lah steam pula kan. Tengok budak-budak ni skate apa semua kan. Tapi game pun dah tak ada sebab game pun masing-masing je lah, dah kerja dah apa dah tak ada. Tapi kita masih rasa steam. So saya pun daripada situlah saya start pick up balik kan. Okey, pergi beli masa tu ada Laskar dekat Shah Alam. Okey, saya pergi dekat situ beli barang sikit apa semua, start main gitu. Masa ni dah main, lepas tu stop nak main balik lah. Main balik lah. So bila memang zero balik lah cerita dia. Memang zero lah kan. So tapi bila dah start main tu macam alamak, kita nak main pun
tak boleh nak pergi jauh mana dah waktu tu. Tapi jiwa tu masih tinggi lagi dengan skateboarding. Sampai saya terfikir, dulu daripada kecil impian saya memang nak ada skate shop. Sampai besar kata, sampai satu tahap bila dah besar, ada modal, so memang nak ada skate shop. So waktu tu bila dah bekerja, rasa ada duit sikit. Masa tu pun belum kahwin lagi kan. Jadi saya rasa okay, why not dengan modal yang ada ni, apa kata saya start bina sebuah skate shop. So nak jadikan cerita, tahun 2016 saya dapat tapak dekat Uptown Kota Damansara. Masa tu diorang renovate, diorang buat macam block by block punya kedai. Konsep macam ni lah, kayu juga kan, apa semua. So, Pallet lah. Pallet lah. Tapi saya buat je lah yang pallet, cuma diorang buat block by block. Saya buat konsep tu memang konsep pallet lah. So saya kata tak apalah nak try apply. Ini maksudnya macam masa ni jual booth lah. Jual booth. Oh, jual booth. Jual booth. Macam pasar. Bukan turun kedai. So benda ni ibarat kita Betul. boleh ambil iktibar lah kepada skater-skater kat sana tu dah jadi skaters, nak ada skate shop. Ni betul. contoh je. Banyak lagi kita nak cerita pasal dia ni. Kita sikit-sikit. Okey, baik lagi. Kita So waktu tu saya saja apply, dapat kan. So kata masuklah. And patut pula memang pada saya waktu tu ngam lah sebab siang saya bekerja. Uptown dia memang buka malam je. Okey. Tapi saya fikir lah, tak pernah dibuat orang ni meniaga skateboard ni malam ni. malam tu siapa nak beli? Orang selalu akan jual jual suara dalam kan. Betul pula tu barang skateboard kan. Jual skateboard malam. Tapi saya rasa juga saya pun fikir waktu tu mungkin dapat rezeki, Allah pun nak dorong kan. Saya kata okay, tak apa, selamba. Buka sewa pun murah waktu tu. Okey, masuk tapak Uptown, start perniagaan daripada jam pukul 8 malam sampai pukul 3 pagi. Itulah cara saya mula start. Macam mana feedback masa tu? Malam tu. Malam Selalu orang pergi malam ni orang nak makan kan. Betul. Cari apa cocok-cocok kan. Lepas tu benda-benda yang selalulah towel mandi. Betul. Okey, what? Ya betul. Betul. Kan, Tak ada fikir betul. Uptown. Mesti tak maksud Ada saya. tidur baju kan. Mesti betul mesti pihak event management tu akan tanya, budak yang buka skateboard, dia ada tanya ke? Dia tak ada tanya, yang penting kau boleh sewa je. Dia tak tanya nak buka apa pun pasal lah. Okey. Tapi waktu tu sebab yelah kita passion dengan skateboarding, nak jadikan cerita pula, tapak saya tu memang curi gila kat corner lot and kawasan simen. So bila simen, saya kata ini cantik ni, boleh jadi skate sport. Ya betul. So bila kita buka Advantage. So saya buka, saya siap buat ledge dekat tepi kedai, batu merah, lepas tu depan tu buat ball, buat rail, buat A-frame. So daripada situ bang, benda yang paling best, anak-anak peniaga dekat Uptown tu yang daripada tak kenal skateboard, terus semua minat main skateboard. Style. Maksudnya kat situ salah satu dia mewujudkan satu pengaruh untuk scene skateboarding tau. Sampaikan waktu tu mak bapak yang berniaga ni kan, dia kata, "Dek, bagus kau buka kedai skateboard ni. Kalau tak, anak acik ni hari-hari merayau, tak ke mana tak tahu pergi. Habis-habis balik-balik setiap hari mesti RM5 ke RM10, kadang sampai ke RM20 akan habis. Sebab apa? Diorang pergi CC main cafe, main Counter Strike. Half-Life babe. Zaman kita Half-Life. Betul. Tapi waktu tu ada dah lah. Okay, Counter Strike. Tak tahulah game apa budak-budak ni main kan. So dia kata mak dia bising ni. Mak bising. So kita pula time tu buat memang free service. Budak-budak kat situ kita pasang 2-3 skateboard, siapa nak main, okey, korang boleh main. Okay. So budak-budak ni jadi minat dengan skateboard. So sampaikan daripada dekat tapak Uptown tu, diorang selama ni duk berkaki ayam bang, lari sana sini siap. Setiap hari datang pakai kasut bang budak-budak ni. So salah satunya juga awak membentuk diorang supaya jadi manusia betul? Kan? Diorang tak pakai kaki ayam. Bahaya tu. Diorang tak pakai kaki ayam. Diorang tak pakai sipar. So dengan wujudnya awal dekat kawasan tu, dia mewujudkan satu benda yang bagus dan Trend baik. baru lah, trend baru untuk budak-budak so ni mak bapak diorang pun bagi galakan lah. Diorang beli skateboard tu. Ada setengah tu yang mak bapak nampak positif lah. Diorang pun galak, diorang belikan untuk anak-anak. Kan? So kita pun daripada situ start lah dengan set-set yang bajet-bajet apa semua kan untuk budak-budak ni kan. So mak bapak pun happy sebab apa? Senang nak cari anak-anak. Tahu dah dekat mana diorang. Okay. Kalau tak duk mencari sana sini tak tahu anak ke hulu ke hilir, mak bapak sibuk meniaga kan. Respect. Baguslah. Patutlah. Tapi patutlah awak. Itulah banyak lagi sebenarnya tanya. Okey. So itu dari segi daripada bermulanya aku bertapak dengan booth kan. Betapa susahnya dia sampailah sekarang. Tadi kita dah pergi dia punya kedai kan. Memang style. Tahniah lah kan. Skate tak nak sudah. Bila nak cerita pasal bercampur ni, okey. Dia ada kategori senior dan junior.
dalam skateboarding. Betul? Kan? Oh, terus ke situ. Kan? Sebab kita nak relate benda ni. Okey. Jadi bila dalam skateboarding, mana-mana pun kita ada junior, ada senior. Jadi kita nak tanya dah si awal sendiri, awal sendiri, apa ni personal, Okey. kan? Bila kita bercampur dengan komuniti yang lebih advance, lebih tinggi daripada kita, senior lah. Macam mana kita yang junior ni nak adapt benda tu? Okey, saya nak kata Nak bercampur dengan diorang. Kadang diorang macam, yelah mungkin ada setengah tu perangai macam apa ni, membuat kan, ikut kepala dia je kan. Macam junior ni kena ikut dengar kata dia je. Macam tu. Itu biasalah, itu trend ni. Kita punya masuk sekolah pun macam tu juga. Jadi saya rasa benda tu berlaku kat mana-mana. Tapi macam saya pun susah saya nak apa orang kata huraikan benda tu sebab saya berada di orang kata fasa tengah-tengah. Antara senior, junior, ada tak awal kena macam tu? Saya Macam junior, macam saya kat tadi lah, dia macam ragging gitu lah. Saya tak ada kena. Tapi saya lebih sebenarnya saya berada di fasa tengah-tengah. Okey. Saya sebenarnya tu kalau bila saya dilanda masalah tentang scene ke apa semua, saya pun banyak merujuk dengan senior sebenarnya sebab pada saya membesar dengan geng-geng senior. Jadi diorang ni kita tahu diorang experience, kita yang orang kata advice daripada diorang. Kadang tu cabaran saya juga adalah fasa saya ni, saya punya umur range ni yang sama nak meningkat naik ni, yang itu sebenarnya dia jadi lagi orang kata cabaran dia lebih tinggi. Sebab dia macam ni lah, nak rebut jawatan. Contohlah, nak rebut jawatan sama-sama geng, sama-sama peringkat umum. Okey, siapa nak naik dulu, siapa nak naik lagi bagus macam tu. Benda tu wujud Benda tu wujud lah. Benda tu wujud. So maksudnya masa zaman awak main skateboard, sekarang pun main skateboard. So maksudnya masa zaman tu memang ada lah wujud macam senior ni macam kau buat ni macam menyuruh, macam kata orang nak kena dengar kata dia je. Betul. Dia tak ada. Okey, dengan senior ni, okey, kalau tengok trend kalau dengan senior ni memang ada, okey. Tapi macam sebab saya pun bergaul dengan senior. Jadi saya sekadar orang kata mendengar daripada nasihat diorang lah. Macam saya sendiri, saya tak ada isu sebenarnya dengan senior-senior ni. Of course lah, senior-senior ni diorang akan ada pendapat berbeza dengan pendapat golongan muda sekarang ni. Sebab kita boleh tengok sekarang ni trend market berbeza bang. Dah tak sama macam dulu. Yang mana kita dah meningkat naik, kita ni dah berada di fasa yang dah tua-tua ni. So sekarang ni yang datang tahun 2021 ni kan, tahun 2020 ke atas ni, dia dah generasi baru, market baru kan. Jadi sometimes pergolakan yang saya nampak adalah bila kalangan macam kita dan juga yang senior ni cuba untuk nak stay relevant. Jadi ada benda-benda yang kita tak setuju dengan budak-budak baru. So kau tak setuju apa jadi? Tak ada apa. Maksudnya lebih mampu kau macam mana? Kan? Nantaklah aku pun ada komuniti aku. Ke macam mana? Okey, macam saya macam saya sendiri, okey, saya boleh dikatakan saya berada di fasa yang tengah-tengah yang dah naik ke arah senior lah. Okey, tetapi cara pembawakan diri saya, cara kalau kata dari segi bisnes dari segi marketing saya, approach saya akan lebih cuba untuk memahami golongan baru ni. Rather than nak ikut orang kata pemikiran generasi saya dan generasi yang sebelum ni. Pada saya, okey, ini adalah hala tuju yang saya tentukan. Sebab saya kan, bila saya berada dekat dalam scene, okey, saya pernah dulu, yes, at one time saya down dengan scene. Maksudnya dari segi bisnes, and then saya pun rasa waktu dulu masa saya awal-awal naik tu, saya ni macam seolah tidak berada ataupun tidak diterima dekat dalam scene tau. Ada juga, tapi pada saya itu atas kesalahan diri saya sebab saya waktu tu tak tahu cara pembawakan nak bawa diri saya ni macam mana ke dalam scene. Tapi semangat skateboarding tu berkobar-kobar dalam jiwa saya kan. So tapi daripada situ saya belajar untuk kenal, faham karakter orang. Saya belajar untuk kenal, fahamkan industri skateboard tu macam mana, perkembangan dia macam mana, dia punya evolution dia macam mana daripada generasi yang dulu sampai ke sekarang. Kita tengok apa perubahan dari segi teknologi apa, sebab semua tu memainkan peranan. So awak langgar, awak buat lah apa yang awak nak buat. Jadi saya langgar, dan saya langgar bukan sekadar saya langgar mengikut trend. Yes, betul. Saya langgar ikut trend. So bila saya faham benda tu, saya tengok apa benda yang konon sekarang ni market baru nak apa semua. Jadi baru situ saya belajar sebenarnya industri skateboard ni kalau kita buat dengan cara betul, sebenarnya dia memang wow. Dia boleh komersial kan? Memang boleh komersial. Event sekarang ni bila saya tengok balik kata satu hari nanti, bukan, Justin Bieber tu member sekolah saya. Okey. So bila saya tengok balik industri sekarang ni, dululah saya kata satu hari nanti ni skateboarding ni akan menjadi satu industri yang komersial.
And betul, tengok sekarang ni segala LV lah, Dior lah, semua brand-brand yang besar. Betul, semua ni, dah masuk. Gila, semua LV punya bot. Betul, segala brand-brand besar saya tengok baru-baru ni. Guess buat commercial, tarik budak-budak skateboarding juga. Apa sahaja semua sekarang mesti nak ada skateboard related. Iklan mana-mana pun semua nak ada skateboard related. Iklan Proton X70 pun nak ada skateboarding. Kan? Gatsby. Kita orang punya rider. Itulah saya tanya. Tadi saya tanya model mana. Padahal pakai cap. Abang pakai cap, saya pakai cap. Tapi saya baru tengok, betul lah. Siapa nama? Syed Supri. Syed Kodim. Syed Kodim, Syed Supri kan, pula. Lepas suka kan. Okey, tadi kita dah cerita pasal benda-benda yang kata orang bila orang mengata ke apa, dia ambil positif je lah. Betul. Dia ikut trend. Betul. So point saya adalah bila saya start mengenal market, so saya kata okey, biar aku try error, cuba cara marketing baru yang mengikut kepada trend sekarang. Jadi saya langgar. Apa benda yang skate shop lain ataupun orang lain yang tak pernah buat, selambat adab saya langgar. Betul, saya suka. Saya langgar. Saya buat je. Halo, warga Itu terlemak dia. Saya ingat benda tu. Lepas tu yang saya suka, okey ni kita cerita serius sikit lah. Salah satunya benda yang kebaikan yang ada pada aku ni, saya tengok bila saya tengok IG ataupun apa-apa, dia ni banyak bersedekah, banyak buat kontes. Salam. Itu yang paling saya respect sekali. Kan, jarang kita punya skate shop yang buat macam tu. Mesti ada. Okey, pemenang dia apa? Saya pernah masuk lah. Pernah. Kan bagi saya menang. Ada kan? Abang habis dah apa semua. Okey, tak apalah, itu bukan cerita pasal saya. Tapi itulah salah satu rezeki. Itu salah satu kebaikannya. Mesti ada kan? Video-video tu pun kata orang saya suka tengok sebab kadang-kadang how to ollie. The perfect ollie. How dia kedudukan kaki. Kau ingat suka-suka main skateboard? Betul tak? Betul. Nak ni kan. Nak timing dia tu susah kan cara dia. Okey, kita tak nak berbil panjang lah. Okey, aku. Aku pula. Awal. Tapi tak apa. Orang banyak kenal saya pun sebagai Abang Arko. Abang Arko Abang Arko sebab saya cuba tak tu. Nampak. Macam siapa? Nanti kita tunjuk macam siapa. Skate tak nak sudah. Okey, awal. Ya. Banyak sangat kita dah cerita kan. Okay. Benda pun pasal personal, pasal apa ke apa. Aku pasal awal sendiri semua dah cerita. Jadi kita nak buat kesimpulan sikit lah kan, untuk kata-kata terakhir untuk awal kepada skateboarder kita yang dekat local scene kita ni. Apa yang pesanan nak diceritakan, nak jadi macam awal ke, nak jadi pro ke, tak kira lah. Apa yang awal boleh cakap yang kata-kata terakhir, semangat kan, dorongan apa-apa. Saya secara peribadinya saya masih berada, saya kecil je bang kan. Jadi saya pun tak ada nak rasa yang kita ni dah wow ke apa semua. Pada saya perjalanan saya masih jauh. Banyak lagi benda yang saya nak kena belajar, saya kena explore kan. Ni apa ni? Siapa call ni? Okey. Pak Lah pula kan. Pak Lah tadi Najib call Pak Lah pula kan. Tengok. Orang cari saya sekarang. Tak ada. Okey. So pada saya bila kita nak menapak dalam satu benda yang kita nak buat, kata passion lah, benda yang kita nak buat melibatkan passion kita, memang cabaran tu sangat-sangat tinggi kan. Cabaran tu memang sangat-sangat tinggi. Tapi apa yang saya nak membuktikannya adalah saya nak buktikan kepada remaja kat luar sana especially dan juga orang ramai bahawa sebenarnya kita boleh bina kehidupan kita dengan benda yang kita minat, passion. Skateboard ni bukan semata-mata kau jadi pro saja kau boleh hidup. Ataupun matlamat semua skateboarder nak kena jadi pro. Tak, sebenarnya banyak. Bidang ni luas. Boleh jadi fotografer, boleh jadi editor. Itu yang sebenarnya kita cuba binakan. Kenapa abang tengok tadi datang kat kedai kan? Ada creative director, ada designer, ada manager apa semua. So kita nak create satu organisasi yang profesional supaya kita biarkan nampak skateboard dekat Malaysia ni tak main-main. Kenapa US boleh bina? Walaupun US kita tahu itu sukan diorang, tapi kalau diorang boleh maju ke hadapan, and then China pun dah start, negara-negara lain pun dah start, Indonesia paling dekat, diorang pun ada satu organisasi yang memang cantik kan. So kita sudah sepatutnya fikir ke arah begitu tau. Jadi apa yang saya cuba create ni adalah untuk menjadi satu inspirasi kepada semua yang bahawasanya kita boleh bina skateboarding scene ni sampai tahap level yang memang sangat-sangat international dan juga profesional lah kan. Jadi sebab pada saya pun lah kata cabaran ni kita takkan boleh lari daripada cabaran.
Macam saya sendiri pun bila bina Arko, saya bukan sekadar bina Arko. Saya kata untuk saya nak lebih maju ke hadapan, saya kata I need to come up with my own brand juga. Okay, in order to support the local community. Sebab tu kita come up dengan Switch. Kenapa saya come up dengan Switch ni? Ini adalah satu ayat yang sangat-sangat powerful dekat dalam skateboarding. Sebab apa? Kalau orang tu boleh buat trik dengan Switch, memang power lah. Okay, so saya ambil konsep tu untuk Saya suka nama tu. Betul. Saya mengambil nama Switch tu untuk juga supaya kita switch, orang kata, scene kita ni daripada dulu yang negatif kepada positif. Bukan nak kata dulu negatif apa pun, sebenarnya orang dulu pandang skateboarding ni sebagai satu mainan jalanan lah, mak bapak tak support lah kan, and then orang kata banyak berlaku orang kata pergolakan dalaman lah apalah semua. Jadi pada saya sekarang ni dah era baru, dunia baru, market baru. So mak bapak pun dah lebih terbuka untuk nak melibatkan anak-anak dengan skateboarding, dah sampai ke peringkat Olimpik. Jadi hala tuju tu lebih luas. Jadi sebab tu kita come up dengan Switch ni untuk nak mempromote the idea of inilah masanya untuk kita tukar pemikiran kita, perspektif kita tentang skateboarding dan jadikan benda ni sebagai satu yang serius. Jadi kepada mereka yang memang ada minat, budak-budak daripada sekarang yang dah ada minat dengan skateboarding ni, tak salah kalau kata kita betul-betul didik diorang, ajar diorang supaya diorang boleh jadikan skateboarding ni sebagai satu kejayaan satu hari nanti. Itu benda yang sebenarnya saya nak buktikan. So macam orang pun banyak, adalah saya dengar kecaman orang kata, apalah Switch ni jual mahal lah, apa semua untuk local brand lah, apa Asal lah diorang cakap itu? So pada saya, Diorang tak perhati dengan awak ke? Tak kan? Wallahualam, saya tak tahu. Tapi pada saya lantak, bukanlah pada saya tak ambil hirau lah kan. Orang akan tetap orang akan tetap komen, orang akan Okey, diorang cakap macam mana tu ayat yang awak dengar tu? Contoh yang kata diorang rasa macam untuk harga yang mana kita jual sekarang ni, orang Malaysia masih tak ready lagi dengan harga macam tu. Kiranya mahal. Harga 200 lebih ke atas. So orang masih expect yang kalau local brand ni kena murah-murah. Harga 140, 150, 160, 180 macam tu, di bawah paras RM200. Tapi saya cakap kebanyakan local brand ni semua ambil dengan satu supplier. Harga tetap. So macam mana pula tu kalau korang jual dengan harga yang murah yang bukan berdasarkan kepada formulation bisnes punya harga market sebenar, macam mana korang nak survive? Itu nombor satu. Kalau korang meniaga seorang-seorang, lantaklah, tak kisahlah. Tapi kalau korang betul-betul bina brand, nak membangunkan industri skateboarding, tapi kalau tak ada duit, nak sembang pun tak guna. So the fact that kenapa kita jual pada harga tersebut, satu adalah kita ikut pada kadar berapa kos kita. Betul. Dengan berapa orang kata harga yang memang sepatutnya menjadi harga market. Sebab dalam bisnes ada formula yang kita ikut. Bukannya kita main ikut Yahudi, aku nak letak harga ni supaya aku cepat kaya. Kalau tak hari ni saya dah drive. So ada calculate, betul. Betul lah. So dia ada calculation dia. Ada calculation dia. Okey, betul. Okay. Yang mana saya pun pernah share dengan setengah orang, bagi tahu okey, kenapa kita letak harga macam ni? Sebab inilah harga market sebenar. Kalau ini harga kos korang, ini sebenarnya harga yang korang patut jual. Tapi macam aku jual 219, kan diorang kata mahal. Tapi yang cakap tu kebanyakannya orang-orang yang kenal-kenal ke apa? Dia biasalah yang dengar tu daripada kenal-kenal lah. Ada lah. Dia cakap depan lah. Okey, tak apa. Tapi ada juga yang memang direct bagi feedback kat saya. So pada saya terima. Tapi saya justify dengan kata ini adalah mengikut kepada harga market, mengikut calculation yang sebenar dan mengikut harga yang sebenarnya kita boleh bantu untuk bangunkan industri. Cara saya bangunkan industri macam mana? Saya create peluang pekerjaan. Saya nak make sure organisasi saya ni membesar supaya saya boleh bagi pekerjaan kepada mereka yang pandai buat design, mereka yang pandai fotografi, videografi, editing, riders. Macam kita Switch, kita ada lebih kurang 6 orang riders total. Dan kalau boleh, riders ni semua, kita nak bagi diorang yang terbaik. Apa kelayakan diorang ni? Kelayakan diorang? Kelayakan jadi riders Switch. Terror dan famous. Saya pun nak try. Terror famous Terror dan famous. Alamak. Tak adalah. Bila cakap tentang Switch, of course, attitude benda adalah benda yang paling penting kita tengok. Kalau you terror macam mana sekalipun, tapi kalau perangai you rabak kan, you tak reti nak respect orang ke, kalau tak kena dengan cara, of course kita pun tak boleh nak consider lah. So main consideration kita adalah of course kita tengok you pandai main. Okay, you pun social media, dari segi social media pun you very interactive, followers ramai, orang suka you kan, and karakter you pun bagus, disukai kan. Jadi itu adalah benda-benda yang kita tengok. Sebab apa kita nak membawa nama ni, pada saya ni branding ni sangat penting. Dia akan naik dengan cara pembawakan siapa yang bawa nama ni.
Orang akan tengok rider. Bila sebut switch, siapa rider dia? Tengok karakter dia macam mana, kan? So along the way tu orang kata memang macam-macam lah cabaran kan. Orang kritik ke, ada yang suka, alhamdulillah. Yang mana kritik tu pada saya ambil kritikan tu sebagai suatu benda yang saya belajar. Oh, kau tak suka macam ni kan? Okey, tak apa. Apa benda yang aku boleh adjust, aku adjust. Tapi kita tahu at the end of the day kita tak boleh nak puaskan hati orang. So pada saya jalan je. As long saya tahu apa yang saya buat ni adalah betul untuk kebaikan untuk scene, kebaikan untuk budak-budak yang saya support juga kan, untuk dan juga boleh memberikan pekerjaan dan juga ruang untuk skateboarder ni untuk orang kata grow towards dia orang punya potential. Sebab apa saya tengok skateboarder ni ramai yang berbakat. Bukan kata dari segi bakat sekadar main skateboard. Diorang ni pandai design. Ada yang memang otak kreatif. Skateboarder ni, skaters ni dia arts. Betul. Lepas tu kita brothers, kita jangan gaduh kan, jangan dengki, jangan nak cakap orang. Kenapa dia tu punya mahal, aku punya murah. Sama buat dekat satu kilang. Kita tak boleh macam tu, kita kena support. Sebab kita satu scene ni bukan besar sangat kan. Kalau pada saya, kalau korang nak kecoh-kecoh pun, apa semangat korang? Memanglah kalau kata ada buat event ke, ada aku main skate sampai hari ni. Kau main skate sampai hari ni, adakah dia membantu untuk bagi peluang pekerjaan kepada skateboarder yang ada ni? Betul. Yang tengah tak ada kerja ni. Tadi awal dia cakap, aku ni bukannya buka skate shop dia tahu. Dia bagi peluang kepada pekerjaan. Contoh tadi dia sebut, skater ni dia ada design, dia macam apa kata orang? Dia ada kreatif dia lah. Ada designer, ada ni, jadi ada cameraman. Betul. Jadi dia buat peluang pekerjaan tu dekat aku. Betul. Steady. And next project kita insya-Allah sebenarnya kita akan ini saya share insya-Allah. Doa-doakanlah juga insya-Allah kita akan ada sebuah indoor skate park. Yang mana kita akan bina indoor skate park. Gila. Berapa lama tu nak buat? Tak, maksudnya kos dia besar. Terkejut saya. Indoor skate park tapi taklah besar. InsyaAllah kata sesuai lah untuk nak belajar. Yang mana fokus kita adalah kita nak membina akademi. And niat kita membuka akademi ni satu untuk nak melahirkan atlet yang high performance, yang lebih maju ke hadapan. Dan yang kedua adalah untuk kita nak create lebih banyak pekerjaan. Sebab saya tengok ramai especially golongan skateboarder yang dah senior-senior ni yang ada bakat untuk jadi coach apa semua. Buat kat mana tu? Dekat Shah Alam juga. Tapi nanti kita akan share lah. Okay. Indoor Indoor insyaAllah. So Okay. kita akan lahirkan sebuah akademi yang mana insyaAllah dengan ada akademi ni kita boleh melahirkan lagi peluang pekerjaan, especially coach lah. Coach dia tu sendiri ke? Rider switch ke? Tidak. Kita akan carilah, kita akan buka. Rider switch tu dia rasa. Skaters tua tu salah seorang tu ada terror tu. Boleh jadi coach kan? Siapa Awak Itu telah buat terror tu. Bagus, saya suka dia. Okey. Awai, terima kasih lah Awai. Tapi sebelum kita nak keluar daripada ni, bilik bedah ni. Dah macam sauna dah bang. Kita ada satu. Kita tak ada towel je. Kita ada satu challenge. Challenge pula. Challenge. Tadi awal buat kan? Saya dah masuk ni, saya dah cukup risau lah ni, tiba ada challenge. Tak ada, bukan challenge dalam ni. Bukan nak main skateboard dalam ni. Kita kena challenge kat luar. Kita ada game of skate. Boleh? Boleh? Game of skate Kita ada game of skate dengan guest kita hari ni. Okey. Saya boleh oli semua bang. Kalau main oli all the way okey. Oli semua okey tau. Ni member saya oli kuman. Lagi kecil. Okey, jom. Boleh apa? Alah, suka-suka je. Bukan nak cakap siapa terror tak terror kan. Jalan. Okey, jom. Call rumah saya. Okey, jom. Kalau dia on, saya on. Minta restu ni. Skate tak nak sudah.
Saya menang. Okey, Paman. Sudah.